Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi teman-teman dan sahabat-sahabat semua di dalam sesi belajar membaca Al-Quran langsung dari ayat Al-Quran ataupun langsung dari Al-Quran. Hari ini kita berada dalam siri yang ke-8 di dalam membaca surah Al-Kawthar. Iaitu sebelum kita mulakan, saya mohon semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan notifikasi serta share dengan kawan-kawan yang lain. Semoga dalam proses pembelajaran ini kita sama-sama mendapat rahmah serta keberkatan Allah SWT. Dengan itu saya mulakan iaitu dengan surah Al-Kawthar. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca pelan-pelan ni kerana kita dalam pembelajaran, supaya semua orang dapat menikmatinya. Orang yang baru belajar, orang yang tak tahu, baru pertama kali nak baca, dapat mengikuti dengan baik. Kalau laju-laju nanti, maknanya tak dapat orang mengikutinya. Baik, kita bertemu dengan kalimah iaitu inna. Baik, hamzah pada di bawah bertemu dengan nun yang bertasydid. Jadi maknanya hamzah ini dimatikan dengan huruf nun. Hamzah pada bawah dimatikan dengan digabungkan dengan nun yang mati. Jadi bunyinya wajib diunahkan kerana nun ini bertasydid. Jadi bacanya in. Maksud dengung itu kita bunyikan huruf in sampai bergegar rasa di pangkal hidung kita. Itu maknanya dengung. Itu yang dipanggilkan dalam bahasa Arabnya gunnah. Wajib gunnah iaitu kerana nun bertasydid. Jadi disebab in tadi bertemu pula dengan huruf nun baris di atas. Nun baris di atas bertemu dengan alif, kemudian ada tanda gelombang di sana, menunjukkan dia kena baca panjang. Ini menunjukkan alif bertemu dengan hamzah, iaitu hukumnya hukum mad jaiz munfasil kerana huruf mad ini bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, iaitu kalimah inna dengan a'tainaka. Jadi bacaannya inna. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang kedua, bermula dengan hamzah, baris di atas bunyinya a, tetapi dia dimatikan dengan ain, jadi bunyinya dari pangkal halqum pergi ke tengah halqum bunyinya a. Kemudian ta baris di atas bunyinya ta dan dimati dengan ya, iaitu perhatikan sebelum ya dia baris di atas, maka ya menjadi huruf lin, kita baca dengan lembut toy. Toy. Kemudian nun bertemu dengan alif, itu alif kecil di sana, tanda alif kecil menunjukkan dia adalah huruf mad, iaitu alif. Baris di atas kena baca dengan mad asli dua harakah, iaitu na. Kemudian kaf baris di atas bunyinya ka, jadi bunyinya a'tainaka, a'tainaka. Jadi 1, 1, 2, 1. Baik. Ka kita tak boleh baca ka pasal kita berjumpa dengan kalimah yang bermula dengan alif lam. Baik, perhatikan di sana alif lam ada tanda mati. Kalau kita tidak ingat hukum, dia adalah alif lam samsiah kerana huruf kaf itu adalah huruf samsiah. Sebab apa huruf samsiah kalau kita tak ingat? Kerana dia sebelum huruf kaf itu ada tanda mati atas huruf lam. Itu menunjukkan kita kena baca dengan izhar kamari, iaitu izhar kamari matikan huruf kaf dengan huruf lam. Kal. Kemudian kaf baris depan bertemu dengan waw yang mati. Kau dibaca dengan lin, sebab sebelum huruf waw baris di atas. Kalau baris di depan baru kita guna hukum mad asli. Tapi ini juga huruf lin, sama dengan toy tadi. Di sini kau. Kemudian huruf yang terakhir adalah sa dengan ra, di mana kita akan wakafkan ra baris di atas ra, kita matikan. Kemudian sa baris di atas bunyinya sa. Kerana kita matikan dia dengan huruf ra. Jadi kal kausar. Baik, kita baca semua tiga-tiga kalimah ini. Perhatikan baik-baik, saya baca dengan pelan-pelan. Inna a'tainakal kautsar. Sana satu harakah saja. Kau pun satu harakah lin. Kautsar. Lagi sekali kita ulang.
Inna a'tainakal kausar. Kemudian kita pergi pada ayat yang kedua, iaitu bermula dengan huruf fa. Di sana baris di atas bunyinya fa, kemudian sol di sana dia bertemu dengan dicantum bertasydid dengan huruf lam, maka kita bertemukan huruf sad ini dengan huruf lam yang mati. Bunyinya fasal. Ya. Baik. Fasal, kemudian lam baris bawah bunyinya fasalli. Kemudian lam ni bertemu dengan lam, ya. Perhatikan di sini, kalau kita bayangkan sol tadi lam mati bertemu dengan lam. Jadi lam bertemu dengan lam, kita guna apa hukumnya? Hukumnya ialah idgham mutamatsilain. Jadi beza bunyinya tak ada beza sebab cuma kita nak tahu ada hukum di sana. Wasal li, kemudian bertemu dengan kalimah li rabbika. Lam bawah li bunyinya ra di sana ditasydidkan dengan huruf ba, rabb. Baca ra dengan tebal kerana ra baris di atas. Kemudian perhatikan hidupkan semula huruf ba baris bawah, bi, kemudian kaf baris di atas. Li rabbika. Li rabbika. Kemudian kita bertemu dengan kalimah, perhatikan bermula dengan huruf waw baris di atas, kemudian diwasalkan, hamzah wasal diwasalkan dengan huruf nun yang mati, jadi bunyinya wan. Baca dengan izhar. Kenapa baca dengan izhar? Kerana nun mati ataupun nun sukun bertemu dengan huruf ha, huruf alkum. 6 huruf alkum ni kalau dicantum, dia temukan nun dengan tanwin, dia akan dibaca tanwin atau nun itu dibaca dengan izhar. Itu wan, terus mati dengan lidah kita ternaik kepada mahras nun, wan, dan kemudian ha baris di atas bunyinya ha, dimati pula dengan ra. Oleh kerana sebelum ra baris tebal, baris di atas, maka ra dibaca dengan tebal, iaitu harf, one harf. Baik, kita baca 3 kalimah ini sebagai satu ayat. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi sekali lagi saya ulang. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi tebal bunyinya ra, ha tu, kerana ra tu dibaca tebal, dimatikan dengan tebal. Mana mahras kita berakhir dengan huruf ra. Ada getaran di sana, ingat dia ada getaran kalau ra. Baik. Kemudian kita pergi ayat yang ketiga, ayat penghabisan yang paling pendek ayat dalam surah-surah Al-Quran, iaitu ini adalah surah Al-Kausar. Dan orang yang baru belajar sembahyang, eloklah baca, hafal surah yang pendek ini supaya kita dapat menyempurnakan sunat di dalam solat kita selepas membaca Al-Fatihah. Jadi ingat baik-baik, hafalkan huruf ini, ayat ini. Baik, kita pergi kepada ayat yang ketiga, iaitu bermula dengan hamzah bertemu dengan nun yang bertasydid. Maka nun bertasydid kena dibaca, wajib dibaca dengan gunnah dengan 2 harakat. Iaitu macam mana? Macam tadi juga, iaitu inna di sini, inna, tapi sini tidak ada tanda panjang, 1 harakat saja. Dengung itu 2 harakat. Na itu 1 harakat, bertemu dengan kalimah shin alif, di sana baca dengan mat asli 2 harakat, sya, inna sya. Baik, perhati, kita nyambung huruf nun baris di atas dengan sya tu, jangan beri tangguh-tangguh. Inna sya, ada salah kalau nun kita jadi panjang. Sya saja yang boleh panjang 2 harakat. Kalau sya baca pendek pun salah juga. Jadi kita kena baca inna sya. Kemudian nun baris bawah ni, hamzah baris atas a, ni a, pangkal akum hamzah, ni a, kemudian kaf, depan huruf qaf, iaitu mahrasnya. Jadi ni aka, ada angin sikit kaf ni, sya ni aka, kemudian hu wal. Baik, hu, baik. Macam mana bacanya? Iaitu ha baris depan, hu, pangkal hakum, waw ni bertemu dengan alif lam. Alif lam qamariyah. Huruf hamzah adalah huruf qamariyah. Jadi huwal kita baca. Perhatikan. Okey, ada kesilapan di sini, iaitu baris dia baris atas, iaitu
Huwa berarti huwa. Huwal abtar. Jadi bacaannya ialah inna syani'aka huwal abtar. Dan ta di sini juga oleh kerana ra itu diwakafkan, dan sebelum itu ta ini baris sejatah, maka ra itu kena baca dengan tebal. Tar bunyinya. Jadi huwal abtar. Jadi kalau kita baca inna syani'aka huwal abtar. Tadi kesilapan ini saya minta maaf, patut baris sejatah saya tulis baris depan. Jadi huwal. Jadi kita baca semua daripada bismillah. Perhatikan baik-baik, kita baca dengan perlahan, dengan itu kelajuan yang perlahan, itu speed yang perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, perhatikan di sini, saya terlupa beritahu tadi, ab di sana, sini ada qalqalah surah, iaitu huwal abtar. Baik, kena zahirkan, dia akan sendiri. Kalau kita betul-betul sebut ba dengan tutup mulut kita, ab, lepas tu baru sebut huruf ta, abtar, dia automatik sendiri akan terjadi. Kalau kita mahraj, kita betul menyebut huruf ba yang mati, dia akan terjadi sendiri. Kalau surah itu akan keluar sendiri. Sebab bila kita daripada tutup mulut, abtar, buka, dia akan melantun. Jadi itu saja tentang huruf Al-Kautsar. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat dan teman-teman telah dapat menguasainya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.